Meninggalkan rasuah, terbuka pintu rezeki. Seorang kawan memberitahu saya tentang seorang saudagar di Arab Saudi. Pada awal kerjayanya dalam bidang perniagaan, dia pernah bekerja di sebuah pelabuhan di negara ini. Semua barangan komersial yang akan masuk mesti melaluinya dan mendapatkan tanda tangannya. Dia tidak suka orang yang bermain pakatan sulit dan rasuah, tetapi dia tahu bosnya suka menerima rasuah, sehinggalah akhirnya kawan kami didatangi seseorang yang memberitahunya supaya tidak terlalu keras dan menerima apa yang diberikan oleh perasuah itu untuk memudahkan urusan. Selepas mendengar kata-kata itu, dia menggeletar dan berasa takut. Dia kemudian berjalan keluar dari pejabatnya, sementara kesedihan, penyesalan dan keraguan mencekik lehernya. Hari-hari bermula lagi, dan rasuah datang kepadanya. Yang ini berkata, ini adalah hadiah daripada syarikat kami. Yang lain berkata, barang ini adalah tanda terima kasih syarikat kami atas kerja keras anda, dan dia sentiasa dapat kembali dan menolak segala-galanya. Tetapi berapa lama keadaan ini akan bertahan? Dia bimbang suatu hari nanti kesihatan mentalnya akan menjadi lemah dan akhirnya dia akan menerima harta terlarang itu. Dia berada di antara dua pilihan, meninggalkan jawatan dan gajinya atau dia terpaksa melanggar hukum-hukum Allah Ta'ala dan sanggup menerima rasuah kerana hatinya masih bersih dan masih dapat menyerap firman Allah Ta'ala. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Talaq 2-3. Akhirnya dia memutuskan untuk meletakkan jawatannya. Dia berkata, tidak lama selepas itu Allah Ta'ala memberikan saya sebuah kapal kargo yang kecil. Saya memulakan perniagaan saya, mengangkut barang. Kemudian Allah memberikan sebuah lagi kapal kargo. Beberapa orang peniaga mula meminta saya mengangkut barangan komersial mereka kerana saya sangat berhati-hati, seolah-olah barang itu milik saya sendiri. Antara kejadian yang menimpa saya ialah kapal kargo melanggar batu dan pecah. Sebab kapten tertidur. Dia minta maaf tanpa bantahan. Saya memaafkannya. Jadi, ia adalah mengejutkan untuk seorang polis trafik marin kerana saya mudah memaafkan orang. Dia cuba mengenali saya. Selepas beberapa tahun, dia anggota polis meningkatkan kedudukannya. Pada masa itu barangan komersial datang dalam kuantiti yang banyak. Dia tidak mahu orang lain. Dia memilih saya untuk mengangkut barang tanpa sebarang tawar-menawar lagi. Wahai pembaca, lihatlah bagaimana pintu-pintu rezeki dibuka untuknya. Kini dia telah menjadi seorang saudagar yang hebat. Penjagaan sosial dan pampasan beliau untuk golongan miskin begitu besar. Maksudnya, sesiapa yang meninggalkan sesuatu amalan dengan ikhlas kerana Allah, nescaya Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik.